السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-158 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah yang kamu semuanya. Sungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia bahawa baginda adalah utusan Allah kepada sekalian manusia. Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia, sama ada dalam kalangan Arab maupun Ajam, Inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Tidak ada beza di antara Nasrani maupun Yahudi, dan hanya sahaja risalahku ini adalah untuk sekalian manusia. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat, dan juga dalam sunnah Nabi SAW terdapat hadis yang menyokong bahawa risalah Rasulullah SAW itu adalah bersifat umum kepada sekalian manusia. Di antara dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam suratul Anbiya ayat yang ke-107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Begitu juga dalam surah Saba ayat yang ke-28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira dan pemberi amaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Musa al-Asy'ari, baginda bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar." Bermaksud, demi Allah, tiada sesiapa pun yang mendengar tentangku sama ada dalam kalangan umat ini, sama ada dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku, melainkan ia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zatnya, untuk menjelaskan tentang sifat qudrah dan wahdaniyah Allah. Allah menyatakan, alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Katakanlah ya Muhammad kepada sekalian manusia bahawa sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu daripada Allah, yang kepunyaan Allah
dan milik Allah lah segala tindakan di langit dan di bumi, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Ia, dan Ialah yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk dituruti perintahnya dan ditinggalkan larangannya, dan berhak untuk diimani Rasul utusannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Maka hendaklah kamu wahai sekalian manusia beriman kesemuanya dengan Allah yang Esa, dan beriman juga kepada Rasul utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi ummi yang ia juga beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepadanya dan kepada rasul-rasul sebelumnya berupa kitab suci, wahyu, dan yang mereka juga sepertinya dalam menjalani jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wattabi'uh, dan hendaklah kamu mengikutinya, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat ke-159 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Bermaksud, dan di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang hak, dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Al-Quran menjelaskan bahawa kaum Nabi Musa itu tidak semuanya sesat, namun terdapat dalam kalangan mereka golongan-golongan yang baik, dan terdapat juga dalam kalangan mereka golongan-golongan yang jahat. Allah berfirman, wa min qaumi Musa, dan dalam kalangan kaum Musa, ummatun yahduna bil haqq, adanya suatu jamaah, kumpulan manusia yang ramai, yahduna bil haqq, yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang hak, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan hak juga atau kebenaran juga mereka menjalani hukum hakamnya yang ditentukan, dan tidak melampaui batas, dan tidak melakukan perkara-perkara yang keji, akan tetapi mereka sentiasa menjadi golongan yang bersifat adil dalam segala hal ehwal keadaan mereka. Dikatakan bahawa yang dimasukkan dengan jamaah ataupun kumpulan itu ialah manusia, golongan manusia yang berada dalam kebaikan ketika zaman Nabi Musa AS diutuskan kepada mereka, bertentangan dengan hal keadaannya orang-orang as-sufaha, orang-orang yang bodoh dalam kalangan kaum Nabi Musa itu. Dikatakan juga orang yang jemaah yang dikatakan atau kumpulan itu dikatakan ialah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda dibangkitkan menjadi rasul. Jadi merupakan satu bentuk ataupun suatu sikap menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan sesuatu hukum terhadap manusia, dan keadilan itu adalah bagi orang yang berhak untuk menikmati keadilan, kerana tidak sepatutnya ia digolongkan sekali orang-orang yang keji dan orang-orang yang baik tanpa dipisahkan. Maka keadilan Allah adalah untuk membezakan orang yang baik dengan kebaikannya dan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga orang yang jahat dengan kejahatannya dibalas dengan kejahatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada ayat 160 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum 12 asbatan umama. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Yang bermaksud, dan kami membahagikan mereka yakni Bani Israel menjadi 12 suku,
sebagai golongan-golongan yang besar, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepada kami. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap golongan di antara mereka mengetahui tempat masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka al-man was-salwa. Lalu kami berfirman, makanlah dari perkara-perkara baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan kekufuran mereka, tetapi mereka adalah menganiaya diri mereka sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran menjelaskan kepada kita beberapa nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Bani Israel, dan bagaimana pendirian mereka atau sikap mereka terhadap kurniaan nikmat Allah Taala itu dengan pendirian dan sikap yang keji dan tidak sepatutnya dilakukan. Allah menyatakan wa qatta'nahum 12 asbatan umama, dan kami telah pisahkan atau asing-asingkan, pisahkan kaum Musa itu atau Bani Israel itu, dan kami jadikan mereka sebanyak 12 kumpulan manusia, setiap satu berbeza dengan yang lain. Kalimat asbat dalam kalangan Bani Israel itu seperti qabilah. Dalam istilah orang Arab dipanggil qabail, tapi dalam istilah Bani Israel dipanggil al-asbat. Dan al-asbat merujuk kepada istilah yang merujuk kepada cucu ataupun keturunan. Dikatakan bahawa Bani Israel itu mengandungi 12 qabilah daripada 12 anak, iaitu anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Allah berfirman lagi, wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar fambajasat minhu 12 'ayna. Kalimat istisqa merujuk kepada permintaan ketika ketiadaan air atau hujan yang tidak turun. Maka istisqa bermaksud perbuatan meminta kepada Allah dengan doa dan salat untuk atau agar diturunkan hujan. Nabi Musa AS telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan air kepada Bani Israel setelah mereka dalam keadaan yang sangat haus kerana berada di dalam kesesatan atau dalam keadaan yang mencari-cari jalan keluar ketika di padang At-Tih. Bermaksud telah kami wahyukan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa AS tatkala baginda meminta kepada Allah, iaitu berupa air untuk diberi minum kepada Bani Israel. Lalu Allah perintahkan baginda dengan wahyunya untuk memukul dengan tongkatnya seketul batu, dan terpancarlah daripada batu itu air dengan 12 mata air kesemuanya, untuk membuktikan kepada Bani Israel akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menjadi dalil dan bukti agar mereka terus menyokong Nabi Musa AS dan beriman dengannya bahawa baginda adalah Rasul yang benar dalam apa jua yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah menyatakan fambajasat minhu 12 'ayna, iaitu terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Dalam suratul Baqarah Allah menyebut famfajarat, terpancarlah. Para ulama mengatakan bahawa inbijas ataupun terpancarnya mata air dalam perkataan fambajasat itu adalah terpancar dalam kuantiti yang sedikit. Akan tetapi fanfajarat itu adalah terpancar dalam kuantiti yang banyak. Maka tidaklah menjadi suatu yang bertentangan antara kedua ayat ini, kerana pastinya ia terpancar dengan sedikit dahulu, kemudian barulah terpancar dengan banyaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bilangan 12 mata air itu adalah sesuai dengan bilangan asbat, bilangan qabilah Bani Israel yang 12 itu, supaya mereka dapat menikmati air itu dengan tenang dan tidak berlaku sebarang pergaduhan sesama mereka. Seperti Allah firmankan, qad alima kullu unasim mashrabahum, setiap daripada mereka mengetahui tempat untuk mereka meminumnya. Kemudian Allah menyebut lagi wadalna alaihimul ghamam, dan kami payungi mereka dengan awan, dan dikatakan oleh ulama awan itu berwarna putih yang menyebabkan mereka merasa teduh dan terlindung daripada panas matahari. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan Allah berikan pula makanan berupa al-man wassalwa yang istimewa kepada mereka. Al-man berupa sejenis makanan yang melekat di pokok dan manisnya seperti madu, dan as-salwa sejenis burung yang mereka makan dengan penuh kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik
yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kamu di atas nikmat yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah menjelaskan suatu hakikat, iaitu bagaimana jahat pun dan ingkar pun Bani Israel kepada Allah dan Rasulnya Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Ia tidak sama sekali menjejaskan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lah dengan kezaliman dan kejahatan mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, kerana mereka lah yang akan menerima balasannya di akhirat kelak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.